Baik, Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz ulas satu artikel daripada Mufti Wilayah Persekutuan tentang keadaan haid, apakah kita boleh membaca Al-Quran? Sebab ramai kata haram. Jadi dalam fatwa Mufti Wilayah Persekutuan berpandangan ia adalah harus orang awam seperti saya boleh keliru. Boleh tolong jelaskan? Baik, terima kasih kepada sahabat dan juga pelajar mengajikonline.com. Nama dirahsiakan. Dia bertanya, apakah hukum wanita haid untuk membaca Al-Quran? Adakah dibenarkan? Kerana yang saya tahu, fatwa yang biasa orang disebut, yang kita dah amalkan, hukum wanita yang haid untuk membaca Al-Quran adalah haram. Jadi di sini pertamanya asas kita nak kena tahu dalam isu fiqh. Sebelum Ustaz nak jawab soalan ni, boleh ataupun tidak, harus ataupun haram, dalam isu fiqh kita kena tahu apabila masuk dalam bidang fiqh dan juga dalil zanni, ia terdedah kepada perbezaan pendapat kerana kekuatan dalil itu berada dalam, kalau persen tu 50-50. Dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi normal kalau ada perbezaan pendapat. Normal kalau ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. So kita dah tahu dah, dalam isu ni akan ada perbezaan pendapat. Jadi kita kena tahu di sana bila ada perbezaan pendapat, akan ada ulama kata boleh, akan ada ulama yang kata haram. So dua pendapat ini. Jadi itu yang pertama. Itu kita kena faham supaya kita tak rasa stres dan tak rasa terkejut dengan ilmu-ilmu yang mana kita akan belajar nanti, insya-Allah. Dalam dalil ini Ustaz petik sendiri daripada laman web Mufti Wilayah Persekutuan tentang isu ini. Jangan terkejut, kita mengaji lah. Kita mengaji, bila kita belajar, insya-Allah kita akan tahu. Jumhur ulama, ini jumhur ni apa? Majoriti ulama, kebanyakan ulama berpendapat wanita membaca Al-Quran ketika haid itu adalah haram. So kita tahu itu pendapat majoriti. Apa sandaran apa? Mereka berpandukan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la taqra'ul Quran al-haid. Tidak boleh membaca Al-Quran wanita yang haid. Wanita je yang haid nah, laki tak haid. So laki kena rajin-rajin mengaji nah. La taqra'ul Quran al-haid wala junub syai'an minal Quran. Tidak boleh wanita yang haid ataupun dia berjunub membaca apa-apa pun daripada Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi majoriti berpandukan hadis ini untuk mengatakan haram bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Tetapi pendapat kedua pula datang daripada ulama daripada mazhab Maliki dan juga sebahagian ulama daripada mazhab Hambali. Apa hujah mereka mengatakan harus? Ingat tadi kita dah bincang, dalil bila zanni dia terdedah kepada perbezaan pendapat. Majoriti kata haram, dan minoriti sebahagian daripada ulama Malikiyah dan juga sebahagian daripada mazhab ataupun ulama Hambali mengatakan harus. Jadi kita nak bincang, majoriti dah beritahu dalil depa dah tadi. Ustaz dah cerita dah. Apa pula dalil dan juga sandaran bagi orang ataupun pendapat minoriti ni yang mengatakan harus wanita yang haid untuk membaca Al-Quran? Pertamanya, wanita yang haid ini, dalil tadi itu, mereka mengatakan hadis itu ulama berbeza pendapat tentang status dia sahih ataupun tidak. Kerana dia adalah hadis dhaif. Dia dalam sumber agama ni
apabila hadis itu dia sahih, maka dia akan jadi hukum baru. Contoh, bila mana Allah perintahkan kita untuk menunaikan salat, dia datang daripada Al-Quran, maka tidak ada siapa bertikai Al-Quran itu wajib, dan tidak ada perbezaan pendapat sekalipun, tidak ada, kerana semua sepakat, kerana disebut jelas dalam Al-Quran. Tetapi perincian menunaikan solat itu, di sana ada hadis-hadis yang ada yang ulama berbincang status kesahihan dia, sehingga timbul perbezaan pendapat. Contoh, kadar angkat takbir, takat mana ada beza. Tahiyat, takat mana nak angkat asyhadu, semua tu ada perbezaan. Kerana apa? Kerana ada perbezaan dalil dan juga pandangan dan juga ijtihad. Jadi dalam isu ini, kaedah asas sebelum Ustaz nak cerita dalil supaya kita faham, supaya kita tak salah tafsir, kaedah bila kita nak tetapkan hukum, mesti kita tahu dia mesti berasaskan kepada hadis yang sahih dan juga Al-Quran. Bila hadis dia daif, dia boleh kita beramal, tetapi untuk menjadi hukum baru, dia tidak boleh. So dalam hadis ini, ulama Malikiyah mereka mengatakan ia adalah harus, kerana hadis tadi itu dia daif. Kenapa dia daif? Kerana di sana ada satu perawi yang bernama Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash ni siapa? Dia adalah seorang perawi daripada Hijaz, yang mana di akhir hayat dia ikhtilat, dia sedikit bercampur, dan kerana itu hadis ini datang daripada riwayat dia, maka hadis ini menjadi lemah, dia tidak kuat. Dan disebabkan itu, bila hadis ini lemah, dia tidak boleh menjadi hukum baru. Tetapi untuk fadailul a'mal, kita boleh beramal ataupun tidak boleh, cuma hukum tak boleh. Jadi kelonggaran ini hanya diberikan kepada wanita yang haid sahaja, tidak kepada berjunub. Kerana apa? Kerana wanita yang haid dia terikat dengan satu tempoh tertentu dalam waktu tertentu yang mana bukan atas pilihan dia. Dia tak boleh nak tetapkan pun berapa lama dia nak haid, kadar mana, tahap mana, takat mana. Dia tak boleh. Dia berbeza dengan junub. Junub ni, kalau kita berjunub, kita dah boleh decide untuk mandi. Dia sekejap saja, berapa minit saja kita dah boleh, kita mandi. Mandi takkan nak sampai setengah jam kan. Tak, kita nak mandi sampai sejam. Beberapa minit kita dah selesai. Dan mandi lama membazir kan. Kita dah selesai. Jadi dia tidak sama kalau kita nak kiaskan. Dan wanita ni dia membaca Al-Quran termasuk daripada zikrullah, yang mana zikir ni dibolehkan bagi wanita-wanita yang berhaid, dan zikir ini tidak terhad kepada orang Islam saja. Orang bukan Islam pun dia boleh nak ingat kepada Allah, dia nak cari hidayah, dia rasa tersentuh bila buka Quran, dia tersentuh apabila dia terdengar bacaan Al-Quran, dia rasa takjub apabila dia membaca Al-Quran daripada sudut sains. Al-Quran mentionkan fakta sejarah, fakta sains yang 1400, 1500 tahun dahulu. Tidak ada siapa-siapa pun boleh menceritakan tentang fakta-fakta sains ini. Dia takjub. Jadi mereka boleh membaca untuk ingat kepada Allah, ataupun mereka merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan pendapat ini juga bukan pendapat yang ganjil, kerana ia juga dipilih pendapat ini oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Imam Al-Bukhari adalah satu tokoh yang mana orang menjadikan kitab dia, penulisan dia sebagai asas kepada sumber agama. Mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, mazhab Maliki ke, ataupun Hanafi sekali, dia adalah sumber kepada agama. Kerana hadis-hadis sahih kita ambil daripada sana banyak yang kita beramal dalam kehidupan kita seharian. Pendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imam Ibn Al-Munzir, kemudian Asy-Syaukani, As-San'ani, Asy-Sya'bi, dan ramai lagi pendapat ulama-ulama yang terdahulu dan juga sekarang. Cuma pendapat ni dia tidak popular di kalangan kita, sebagai rakyat Malaysia lah, kita tidak popular. Tetapi bagi siapa yang terlibat dalam seperti dalam bidang agama, terlibat dalam
perbezaan pendapat, perbandingan agama, mereka akan terdedah kepada perbincangan-perbincangan ini dan tidaklah pendapat yang ganjil. Kalau kita melihat contoh, Ustaz ambil komentar daripada Syekh Ad-Dasuqi Al-Maliki, berkata tidak ditegah dengan sebab haid membaca Al-Quran dalam keadaan adanya darah sekalipun telah berlaku jenabah sebelum itu. Disebut dalam kitab Al-Hasyiah ala Syarh Al-Kabir. Jadi begitulah. Dan daripada perbincangan ini, maka Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu mantan mufti wilayah ataupun sekarang dah menjadi Menteri Agama kita, memilih pendapat mengatakan bahawa dibolehkan ataupun diharuskan untuk membaca Al-Quran harus bagi wanita-wanita yang haid. Direkodkan bahawa Sayyidina Aisyah membaca Al-Quran. Direkodkan bahawa Sayyidatina Aisyah membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Inilah yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid pertama muka surat 357. Dan juga Ibn Rajab dalam Fathul Bari pun disebut. Ibn Abbas, ini juga pendapat Ibn Abbas dan Ibn Musayyib yang menyatakan keharusan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Jadi jangan confuse, jangan keliru. Seorang itu dia boleh membaca Al-Quran ketika haid ataupun tidak, kerana ini adalah isu khilaf. Majoriti kata haram, minoriti mengatakan harus berdasarkan hujah-hujah mereka, dan kedua-duanya adalah hujah yang mana ada asasnya dalam agama. Maka terpulang kepada kita nak memilih pendapat yang mana yang dekat dengan iman kita, yang kita rasa selesa, kita boleh pilih dan beramalkan. Tetapi dalam apa keadaan kita sekalipun, jangan berhenti untuk kita sentiasa ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih.